Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran pendidikan moral secara luar talian dengan nilai baik hati. Berikut adalah standard pembelajaran yang akan murid capai pada akhir pembelajaran ini, iaitu murid-murid boleh lihat di situ 2.1.1 hingga 2.1.4. Antaranya ialah murid-murid boleh mengkategori cara bantuan yang dapat diberikan kepada yang memerlukan, menghuraikan kebaikan, mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan, dan juga murid-murid akan dapat mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Cikgu bacakan untuk kamu. Krishnan, Manding, kebelakangan ini kita dengar banyak golongan yang memerlukan bantuan. Antaranya, termasuklah anak yatim, ibu tunggal, golongan fakir dan miskin. Manding, marilah kita memberikan bantuan untuk meringankan beban dan kesusahan mereka. Munho, kita boleh menghulurkan derma, mengadakan gotong royong, membersihkan kawasan rumah dan menziarahi mereka. Monika, kalau begitu, kita reka sebuah tabung daripada bahan terpakai. Munho, saya setuju. Kebetulan, pada bulan depan sekolah akan mengadakan program Hari Keusahawanan. Krishnan, bagus tu. Kita boleh menjual tabung tersebut sambil menderma. Manding, secara tidak langsung, kita dapat berbakti dan berbudi demi kebaikan rakyat. Baiklah murid-murid, ada banyak isi yang dapat kita kutip daripada perbualan mereka. Mari kita lihat asam minda. Soalan yang pertama, berdasarkan dialog, nyatakan bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada golongan yang memerlukan. Dan soalan yang kedua, mengapakah kamu perlu bersikap baik hati terhadap golongan tersebut? Bagi soalan yang pertama, murid-murid boleh melihat pada percakapan Munho untuk menjawab soalan 1, iaitu Munho berkata, kita boleh menghulurkan derma, mengadakan gotong royong, membersihkan kawasan rumah dan menziarahi mereka. Jawapan lain yang kita boleh berikan iaitu bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada mereka yang memerlukan ialah contohnya dengan mengadakan kutipan derma berhasil daripada menjual tabung. Bagi soalan yang kedua, kita boleh lihat pada percakapan Manding iaitu mengapa kita perlu memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jawapannya ialah kita perlu memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk meringankan beban dan kesusahan mereka. Kamu boleh lihat pada jawapan yang telah cikgu gariskan dalam dialog ini. Baiklah murid-murid, pembelajaran seterusnya ialah murid-murid sila rujuk buku teks muka surat 17. Cikgu bacakan di sini, catatkan pengalaman kamu menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan dengan menggunakan borang di bawah. Kamu juga boleh mencatatkan pengalaman kamu melihat pelbagai pihak mengamalkan sikap baik hati bagi membantu golongan yang memerlukan. Baiklah, kita pergi kepada borang tersebut pada slide seterusnya. Mari kita lihat sama-sama borang berbudi kepada semua. Murid-murid boleh rujuk sekali lagi buku teks muka surat 17. Baiklah, yang pertama, tandakan kategori golongan yang kamu bantu. Jika tiada dalam yang dituliskan tu, kamu boleh pilih pada lain-lain dan nyatakan. Mungkin contoh kamu membantu anak yatim, jadi kamu boleh tuliskan bahagian lain-lain anak yatim. Soalan yang kedua, cara menghulurkan bantuan kepada golongan tersebut. Apakah cara yang kamu gunakan untuk kamu membantu golongan tersebut? Contohnya, kamu membuat kutipan derma. Okey. Yang ketiga, kepentingan menghulurkan bantuan. Mengapa kamu perlu menghulurkan bantuan kepada mereka ini? Semua ini telah kita bincangkan dalam pembelajaran sebelum ini. Kamu refresh saja ingatan kamu dan kamu dapat jawapannya. Yang keempat, perasaan kamu apabila menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan.
Nyatakan perasaan kamu di situ. Sama ada gembira, lega, puas hati dan sebagainya. Yang kelima, tekad kamu untuk terus membantu golongan yang memerlukan. Tekad ni maksudnya azam. Apa azam kamu untuk terus membantu golongan yang memerlukan ni? Dan yang terakhir, harapan kamu kepada rakyat Malaysia untuk membantu golongan yang memerlukan. Apa yang kamu harap kepada rakyat Malaysia untuk terus membantu golongan yang memerlukan? Baiklah murid-murid, jadi yang tadi itu adalah borang berbudi kepada semua, itu adalah tugasan yang perlu murid-murid lakukan. Jadi murid-murid dikehendaki menyalin dan melengkapkan jawapan dalam borang pada muka surat 17. Perkara yang kedua yang saya ingin tegaskan di sini ialah tolong hantar tugasan kamu kepada guru untuk disemak, kerana saya akan merekodkan tugasan yang kamu buat sebagai PBD kamu. Dan yang ketiga, murid digalakkan menyelesaikan tugasan ini dalam tempoh tutorial kita, iaitu pada hari ini tutorial kita ialah pada pukul 8.30 hingga 9.30 pagi. Dan akhir sekali, sebarang pertanyaan murid-murid boleh segera private message kepada cikgu. Itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Murid-murid, cikgu selamat belajar dari rumah.